Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamma 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqad وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتناله به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah, kita masih bersama-sama sambung kepada episod yang keberapa dah ni tuan-tuan? Episod yang ke-9 dah. Episod yang kedua terakhir. Alhamdulillah, dah masuk episod yang kedua terakhir tuan-tuan. Insya-Allah esok pagi kita akan masuk kepada episod yang terakhir. Maka gunakan peluang yang ada ini untuk sama-sama kita belajar Al-Quran, sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Risau tuan-tuan, makin tua kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan semua, kadang-kadang kita makin jauh dengan Al-Quran. Sebab apa makin jauh? Takut nak baca Al-Quran, takut salah. Okey tuan-tuan, bila mana kita ni sebagai seorang Islam, jangan tinggalkan dua perkara: baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Dua perkara yang sangat penting tuan-tuan. Baca Al-Quran dan belajar Al-Quran pada masa yang sama. Jangan diasbabkan dengan kita tak pandai baca Al-Quran, maka kita jauhkan Al-Quran daripada kita. Tuan-tuan, dengar betul-betul. Jika kita jauhkan Al-Quran daripada kita tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, bila kita jauhkan Al-Quran daripada kita tuan-tuan, kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita makin jauh daripada Allah tuan-tuan, kita makin dekat dengan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Kita jauhkan diri daripada Al-Quran, tak nak baca Al-Quran tuan-tuan, maka kita akan dekat dengan masalah dan dekat dengan maksiat, jauh daripada Allah. Sebab itu, kalau tuan-tuan, jika kita ni ada masalah, cubalah baca Al-Quran. Ada masalah, cubalah baca Al-Quran, tengok tafsir, terjemahan Al-Quran. Cuba hayati surat cinta daripada Allah itu, hayati bacaan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, hari itu saya pernah bagi tahu tuan-tuan, jika tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan sedih, tuan-tuan rasa kesunyian, tuan-tuan cuba tuan-tuan duduk dalam satu bilik yang tidak ada orang. Kalau boleh 2/3 malam, tuan-tuan bangun tidur, tuan-tuan pergi ambil wudu. Perkara pertama, cuba tuan-tuan ambil Al-Quran tuan-tuan. Tuan-tuan peluk kuat-kuat Al-Quran tu. Cuba tuan-tuan rasa akan ada sesuatu yang tuan-tuan sendiri tak boleh nak bagi tahu rasa apa. Rasa macam ada sesuatu yang memeluk hati kita tuan-tuan. Sebab itu saya cakap, Al-Quran ini Allah bagi sebagai mukjizat kepada Rasulullah, sebagai petunjuk kepada seluruh manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita sia-siakan. Jangan sekali kita jauhkan diri daripada dia. Tak pandai belajar tuan-tuan. Sebab itu kalau tak pandai, tengok live-live ini. Saya tengok di Facebook banyak sangat Facebook live guru-guru mengajar Al-Quran. Tengok satu persatu, antaranya sini Terengganu mengaji. Tengok surah Al-Mulk, kita dah tunjuk. Hari ni dah masuk kepada minggu yang kedua, pagi. Episod yang kedua terakhir dah tuan-tuan. Episod yang kedua terakhir dah. Kalau nak tengok, saya dah bagi link kepada episod-episod yang sebelumnya. Bukan setakat link surah Al-Mulk sahaja. Link surah-surah lazim yang sebelum ini kita buat daripada Ad-Duha sampai pada An-Nas, saya pun buat juga tuan-tuan. Saya letak link dalam Facebook page ini. Cuba tuan-tuan scroll, cari. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Pada masa yang sama, tuan-tuan belajar Al-Quran ini. Pada masa yang sama, kita duduk dalam golongan yang menyebarkan ilmu. Tuan-tuan, di sebelah kiri ni tuan-tuan, ada butang share tuan-tuan. Cuba tekan tuan-tuan kat sini. Kat sini bawah ni tuan-tuan.
Cuba tuan-tuan tekan butang share tu, klik ke. Dakwah lagi tu. Cuba kat orang, saya tunggu ni. Cuba tekan tuan-tuan share. Dah tekan butang share tuan-tuan, ada share to group. Betul tak? Betul tak ni? Ada share to group tuan-tuan. Tekan share to group. Ada list group yang kita ada tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tekan. Ada macam-macam tuan-tuan group. Ada group benda, geng majlis ilmu, jadual kuliah agama, COD lah, apalah, makanan resepi lah. Cuba tekan kepada semua grup-grup tu tuan-tuan. Moga dengan cara itu kita makin menyebarkan ilmu, kita mengajak orang lain untuk belajar Al-Quran. Pada masa yang sama kita pun belajar Al-Quran insya-Allah. Jangan kita sia-siakan peluang yang Allah bagi ini. Gunakan peluang yang Allah bagi ini sebaik mungkin untuk kita belajar, untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan saya berharap dengan sepenuh harapan saya, tekanlah butang share untuk sama-sama kita sebarkan insya-Allah. Kak Mazwan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Rahimi, Assalamualaikum Ustaz. Salam 8 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Baca Al-Quran dan baca Al-Quran. Baca Al-Quran dan baca Al-Quran. Terlina-lina, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat terkandung mengaji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kepada yang baru masuk. Selamat datang kepada yang baru masuk. Jangan lupa tekan butang share untuk sama-sama kita sebarkan insya-Allah. Kita sebarkan ilmu Allah, kita sebarkan ilmu Al-Quran. Moga dengan cara itu kita dengan Al-Quran makin rapat. Kita nak bersahabat dengan Al-Quran kan? Kita nak masuk dalam kubur nanti, ada Al-Quran di sisi kita. Saat keluarga meninggalkan kita, kita nak ada Al-Quran duduk sama-sama dengan kita. Kalau nak macam tu tuan-tuan, belajarlah Al-Quran dan ajak orang lain belajar Al-Quran juga. Jangan kita sia-siakan dia. InsyaAllah. Dan tuan-tuan, pada pagi ini kita akan masuk kepada episod yang ke-9, ayat yang ke-25 hingga ke ayat yang ke-27. Tulis di ruangan komen episod 9 ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27. Episod 9 ayat yang ke-25 hingga ke ayat yang ke-27. Boleh semua tulis di ruangan komen. Dah tulis ke belum? Tulis ruangan komen episod 9 ayat 25 hingga ke ayat yang ke-27. 3 ayat sahaja tuan-tuan. 3 ayat sahaja. Tak minta banyak pun tuan-tuan. 3 ayat sahaja. Saya minta masa tuan-tuan sekejap saja untuk kita ambil 3 ayat ini sahaja insya-Allah. Gamazwan Muhammad episod 9 ayat 25 hingga 27 betul. Harina Lina episod 9 ayat 25 hingga 27 betul. Maka tuan-tuan jom kita sambung kepada surah Al-Mulk ayat yang ke-25 hingga 27. Maka sebelum itu kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Niatkan dalam hati, ya Allah ya Tuhanku. Niat dalam hati, cakap dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, dan untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Seterusnya mari kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita selawat 7 kali, ikut sama-sama dengan saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jom sama-sama kita perhatikan suratul Al-Mulk. Okey, jika ada Al-Quran depan tuan-tuan, buka Al-Quran, ambil wuduk, buka Al-Quran, lihat Al-Quran. Jika tidak ada tapi ada komputer depan tuan-tuan, buka komputer, buka Google, type surah Al-Mulk, perhatikan ayat yang ke-25 hingga ke ayat yang ke-27. Boleh? Dalilah Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Daram Azin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siti Rahimi. Alhamdulillah, sama-sama membaca dan belajar Al-Quran. Kak Teh Nur Mahdi Melaka. Okay, alhamdulillah. Jom sama-sama saya bawa tuan-tuan, kita tengok ayat Al-Quran. Sekejap setting dulu. Kalau tak jelas bagi tahu saya tuan-tuan dan puan-puan semua. Kalau tak jelas tolong bagi tahu saya. Okey? Supaya saya tahu. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Wa yaqulu. Wa yaquluna mata. Nampak ke tidak? Jelas? Yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa sharekan live ini. Moga dengan cara kita share, kita sebarkan manfaat ilmu, InsyaAllah. Jom sama-sama ayat yang ke-25. Tulis di ruang komen ayat yang ke-25. Tulis di ruang komen ayat yang ke-25. Saya mulakan. Kita mulakan dengan baca isti'adzah ataupun ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Saya setting kejap. Nak tahu jelas ke tidak. Jelas lagi, jelas lagi. Saya tarik sikit. Nak tunjuk ayat yang ke-25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jelas Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Saya undur sikit. Kita mulakan. Sekali lagi kita baca isti'adzah dan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Sekali lagi kita baca. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Okay, alhamdulillah. Ayat yang ke-25. Yang pertama, tuan-tuan jaga huruf qaf, jangan baca dengan kaf. Jangan baca dengan kaf. Wa yaqulu. Ramai orang suka baca dengan kaf. Wa yaqu, wa yaqu. Qaf wa yaqu. Tebal bunyi dia, dalam bunyi dia kerongkong, dia tak masuk kerongkong tuan-tuan, di bahagian lidah, belakang sekali lidah. Dia dekat-dekat nak masuk kepada kerongkong, tapi tak masuk lagi tuan-tuan.
Kena jaga-jaga. Wa yaqu. Boleh? Wa yaqu. Ramai-ramai sebut di rumah. Wa yaqulu. Nampak tak? Jangan baca dengan wa yaqulu. Wa yaqulu. Nampak? Jangan baca macam tu. Seterusnya, mata hadzal wa'du in dengung ikhfa hakiki, nun mati berjumpa dengan huruf kaf. Nun mati berjumpa dengan huruf kaf, dengung belaka kat sini, 2 harakat. In kuntum sadiqin, bukan sadiqin. Okey, bukan sadiqin. Kita kena jaga huruf sad kat sini. Jaga huruf sad kat situ tuan-tuan. Jaga huruf sad pertama, yang kedua jaga huruf qaf. Jaga huruf sad yang pertama, lepas itu jaga huruf qaf. Jangan dibaca dengan sadiqin. Lembut, nipis je bunyi kin, tak nak tu huruf kaf. Kita nak baca huruf qaf, maka baca dengan sadiqin. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Pertama jaga qaf, jangan dibaca dengan kaf. Wa yaku, tak nak wa yaqu. Boleh? Wa yaqu. Betul tuan-tuan? Jaga panjang pendek. Ku 2 harakat. Lu 2 harakat. Mata 2 harakat. Ha 2 harakat. In dengung 2 harakat. Kun dengung 2 harakat. Sa 2 harakat. Qin 2 boleh. 4 harakat boleh. 6 harakat boleh. Boleh semua? 2 harakat boleh. 4 harakat boleh. 6 harakat boleh. 2 atau 4 atau 6. Ma'arid li sukun. Okay, alhamdulillah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita nak masuk pada ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Boleh tulis dalam komen. Ayat yang ke-26. Okey, siapa yang memerhatikan saya, ada 14 mata yang memandang, saya mohon jasa baik tuan-tuan, share lah kepada banyak-banyak grup tuan-tuan. Paling kurang pun 20 grup tuan-tuan. Kita nak saham pahala, kita nak investment akhirat kita tuan-tuan. Investment yang akan berjalan sampai bila-bila kita mati pun tuan-tuan, pahala kita akan berterusan lagi. Apa amal jariah? Amal jariah harta boleh, amal jariah ilmu boleh. Selagi mana kita sebarkan orang ini mengamalkan ilmu yang kita sebarkan tuan-tuan, pahala berterusan masuk pada kita. Kita meninggal pun pahala berterusan. Selagi mana? Selagi orang tu beramal. Kita kalau boleh takkan nak seorang je beramal. Kita nak ramal lah. Paling kurang kalau boleh 100 orang tuan-tuan. Kita nak beramal dengan pahala 100 orang payah. Dengan cara kita sebarkan ilmu, kita dapat pahala 100 orang. Dan benda tu berterusan sampai bila-bila. Sampai kita mati pun benda tu berterusan lagi tuan-tuan. Itulah amal jariah. Okey, kita masuk pada ayat yang 26. Tulis ayat yang ke-26. Okey, ayat yang ke-26. Kamazuan ayat ke-26. Dalilah Muhammad ayat 26. Lina ayat ke-26. Surah Al-Mu'tul. Nur Ramazin ayat ke-26 betul. Kita masuk pada ayat yang ke-26. Saya baca, tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Boleh? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Sekali lagi saya baca tuan-tuan. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama jaga huruf qaf juga. Ramai orang suka baca dengan kul innama. Kul innama. Dia baca nipis je bunyi dia tuan-tuan. Betul ke ustaz ke salah-salah tuan-tuan? Kita ubah huruf boleh berubah makna tuan-tuan. Sedangkan pada ayat ini qul, qaf lam, qul berkata-kata. Katakanlah. Nampak tak? Katakanlah. Ayat yang ke-26. Qul. Nampak tak? Maka jaga dengan huruf qaf. Jaga huruf qaf. Qul, qul. Kita nak bukannya kul. Boleh? Tulis dalam komen. Jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf. Tulis dalam komen. Jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf. Sekali lagi tulis dalam komen. Jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf.
Boleh? Seterusnya nun bersabdu. Dengung 2 rakaat. Nun bersabdu. Nun bersabdu. Buat apa? Dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat. Tulis dalam komen. Nun bersabdu. Dengung 2 harakat. Tulis dalam komen. Nun bersabdu. Dengung 2 harakat. Boleh ke tidak tuan-tuan? Bila mana kita jumpa nun bersabdu dalam Quran, kita dengungkan 2 harakat. Dengung macam mana tuan-tuan? Tekan pada makhraj dia 2 harakat. Tekan pada makhraj dia 2 harakat. Qul innama 2 harakat. Qul innama. Nampak tak? Kita tekan pada makhraj itu 2 harakat. Barulah kita perasan. Formula dia senang. Jumpa sahaja nun bersabdu, jumpa sahaja mim bersabdu, dengungkan 2 harakat. Bukan susah pun tuan-tuan. Bukan susah pun. Kalau kita faham dengan segala simbol-simbol ini, maka insya-Allah senang untuk kita. Senang untuk kita tuan-tuan. Boleh? Qul innamal ilmu ni ramai orang salah ni tuan-tuan. Ramai orang salah sangat-sangat tuan-tuan. Apa yang dia salah tuan-tuan? Dia baca huruf ain dengan hamzah. Qul innamal ilmu. Boleh ke nak baca ilmu ustaz? Mana boleh? Ni ail. Bukan il. Jaga tuan-tuan. Bukan il, tapi ail. Ilmu. Ilda. Bukan ilda. Ilda tu hamzah. Kita tak nak baca dengan tukar huruf tuan-tuan dan puan-puan semua. Kan kita baca dengan tukar huruf, banyak pula salah kita buat. Ni bukan salah kecil-kecil ni tuan-tuan. Bukan salah kecil-kecil ni. Ni salah besar punya ni tuan-tuan. Ni salah besar punya ni. Kenapa besar ustaz? Sebab tukar huruf boleh mengubah makna. Tukar huruf boleh mengubah makna. Jangan baca huruf ain dengan huruf hamzah. Tulis dalam komen, jangan baca huruf ain dengan hamzah. Ilmu jangan. Ilmu inda. Nun berjumpa dengan da. Ikhfa hakiki. Dengung 2 rakaat. Indallahi wa in. Nun bersabdu tadi saya dah tegang. Nun bersabdu dengung 2 rakaat. Nun bersabdu dengung 2 rakaat. Okey? Indallahi wa innama. Apa kita jumpa ni? Kita jumpa pakcik misal jumpa dengan pakcik Hamzah. Kena buat apa bila jumpa 2 pakcik ini? Bila jumpa 2 pakcik ini, panjang 4 ataupun 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Wa innama ana nadhirum mubin. Boleh? Ustaz, apa tanda ni? Adakah saya perlu panjang pada kalimah ana ustaz? Ustaz, apa tanda bulat tegak tu? Okey tuan-tuan, perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul. Jika tuan-tuan perasan, dia ada bulat tegak, betul tak? Dia ada bulat tegak tuan-tuan. Bukan bulat condong, tapi bulat tegak. Bulat tegak. Bila mana tuan-tuan jumpa bulat tegak seperti ini, dengar kata-kata saya dengan jelas. Bila mana tuan-tuan jumpa bulat tegak seperti ini, kalau tuan-tuan baca secara terus, jangan panjangkan dia. Wa innama ana nadhirum mubin. Nampak? Jangan panjangkan dia. Tetapi sekiranya tuan-tuan waqaf pada ayat ana, tuan-tuan perlu panjangkan 2 rakaat. Macam mana? Contoh kita nak berhenti pada kalimah ini. Maka kita baca Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana. 2 harakat. Tu sekiranya kita berhenti. Tapi jarang-jarang kita berhenti tuan-tuan. Jarang-jarang kita berhenti. Sebab apa? Pendek je ni tuan-tuan. Maka wasalkan terus sampai pada penghujung ayat. Boleh? InsyaAllah. Maka kita sambung pada ayat terakhir. Tulis ruangan komen. Ayat yang ke-27. Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-27. Ayat yang terakhir. Tulis ruangan komen. Ayat yang ke-27. Ayat yang terakhir.
Okey, perhatikan ayat yang ke-27 atas sekali tu. Jika ada Al-Quran, perhatikan dalam Al-Quran. Kita baca ayat yang ke-27 sama-sama. InsyaAllah tulis ayat yang ke-27, ayat yang terakhir insyaAllah tuan-tuan. Hari ni saya rasa ramai cuti, tak ramai tengok hari ni. Tak apalah, akan ada ulangan nanti, boleh siapa yang belum tengok boleh tengok ulangan nanti. Okey, tak apa. Okey, yang penting tuan-tuan, kita dah jalankan tanggungjawab kita untuk kita sebarkan. Kita untuk sebarkan ilmu. Cuma jangan kita berputus asa, sentiasa sebarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita saksikan ayat terakhir bermula daripada falamma. Kita baca, saya akan berhenti pada hujung ayat dia, tad'un. Boleh? Alhamdulillah. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Boleh? InsyaAllah kita sambung sekali lagi tuan-tuan. Kita ulang sekali lagi, tarik nafas panjang-panjang, agak panjang ayat ini. Sekali kita baca, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Alhamdulillah. Pada ayat ini tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, ramai orang buat silap pada mana? Ramai orang buat silap yang pertama adalah pada dia tidak panjangkan 4 atau 5 rakaat. Sedangkan tuan-tuan nampak tanda apa ni tuan-tuan? Ini tanda pakcik misai. Pakcik misai berjumpa dengan apa? Pakcik misai berjumpa dengan pakcik Hamzah. Bila berjumpa dua pakcik ni, berapa panjang dia tuan-tuan? 4 hingga 5 rakaat. 4 hingga 5 rakaat. Kesalahan yang kedua ramai orang buat adalah pada huruf ta tuan-tuan. Bila mana ta dalam keadaan mati, dia ada satu sifat yang kita sebut sebagai sifat hams. Hams itu apa? Berangin. Kita kena keluarkan angin ini secara manual. Nampak tak? Kalau tuan-tuan dengar dengar, saya rapatkan mic bagi tuan-tuan dengar jelas. Si'at wujuhul ladzi si'at saya kena keluarkan angin. Si'at okey, kena keluarkan angin. Angin itu keluar secara manual. Okey, angin itu keluar secara manual. Jaga-jaga. Kena keluarkan tuan-tuan, sebab itu sifat yang ada pada huruf ta. Jangan kita buang dia. Okey, boleh? Seterusnya tuan-tuan, kesalahan yang kedua orang suka buat adalah pada kalimah zal. Ramai orang suka rapatkan gigi, jangan rapatkan gigi, keluarkan lidah. Hadzal ladzi. Za keluar lidah, za ni pun keluar lidah. Hadzal ladzi. Boleh? Seterusnya dengung 2 rakaat, nun mati berjumpa dengan ta, ikhfa hakiki. Mim mati berjumpa dengan ba, dengung ikhfa syafawi. Macam mana dengung ikhfa syafawi ini ustaz? Kita dengung secara itba. Macam mana dengung secara itba ustaz? Senang, rapat bibir tapi bersentuhan bibir dengan bibir itu secara ringan sahaja. Saya ulang sekali lagi, bagaimana mim mati berjumpa dengan ba, cara bacanya dengung. Dengung macam mana? Hukum apa? Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Dengungnya macam mana ustaz? Dengungnya kita dengung secara itba. Okey, saya tulis itba. Itba. Okey, saya tulis itba. Tengok. Okey. Kenapa? Macam mana dengung secara itba ustaz? Kita dengung dengan cara mulut dengan mulut bersentuhan. Maksudnya rapat bibir dengan bibir, tapi bersentuhan secara ringan sahaja. Bersentuhan secara ringan sahaja. Boleh? Kuntum bihi. Nampak tanda ini? Ini huruf mad asliyah kecil. Mad asliyah kecil panjang 2 rakaat.
bihi tad'un. Selesai. Alhamdulillah, selesai. Episod yang ke-9. Episod yang ke-9 selesai dah tuan-tuan dan puan-puan semua. 3 ayat. Maka esok kita akan habiskan surah Al-Mulk. Berbaki 3 ayat sahaja lagi. Okey, berbaki 3 ayat sahaja lagi. InsyaAllah, moga esok lebih ramai mata memandang, lebih ramai orang tengok. Mungkin hari ni ramai orang bekerja, mungkin hujan lain tak apa tuan-tuan. Esok masih ada episod yang terakhir, insyaAllah, untuk surah Al-Mulk. Jadi itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk sama-sama kita istiqamah dalam jalan Al-Quran, insyaAllah. Okey tuan-tuan. Ustaz nak bawa pergi mana ni Ustaz? Ustaz nak bawa pergi mana ni? Sabar tuan-tuan. Okey, insyaAllah. Allahumma salli Muhammad. Salah tekan. Tuan-tuan, alhamdulillah, sampai di situ saja kelas kita pada pagi ini. Saya dah tengok komen Siti Rahimi, alhamdulillah Ustaz, insyaAllah jumpa lagi esok jam 9.30 pagi. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa esok pagi. Sofi Azra Opi, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya Muhammad Noor, alhamdulillah sempat juga walaupun ayat akhir. Tak apa, ayat akhir pun asalkan kita sempatkan ambil masa sikit je untuk belajar, dah ada keberkatan dia. Dah ada keberkatan. Siapa yang masuk lama, keberkatan dia lagi banyak. Tapi kalau ada orang mampu mencerah sikit je, dia sibuk sangat, mampu sikit je dengar ustaz buat penutup pun tak apa tuan-tuan, masuk je. Sebab apa? Sebab ada keberkatan ilmu pada ayat tu. Ada keberkatan ilmu pada majlis itu. Masuk je tuan-tuan. Walaupun sudah pada penghujung majlis ilmu itu, masuk je. Sebab apa? Sebab pada majlis ilmu ada keberkatan. Jangan kita rugikan kita. Jangan kita rugi tolak keberkatan itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada pagi esok kita akan sambung pada episod yang ke-10, episod terakhir untuk surah Al-Mulk. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua istiqamah bersedia untuk surah Al-Mulk. Jika tuan-tuan bersedia, tulis dalam komen, saya bersedia Ustaz. Moga dengan cara ini kita istiqamah sampai kepada khatam Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, tulis dalam komen, saya bersedia Ustaz. Esok pagi episod terakhir. Alhamdulillah, Nur Rahmazin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Mazwan, terima kasih Ustaz. InsyaAllah esok hadir tepat jam 9.30 pagi, insyaAllah, Harlina Lina. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, tulis dalam komen, saya bersedia episod terakhir esok. Tulis dalam komen, saya bersedia episod terakhir esok. Sekali lagi, tulis dalam komen, saya bersedia episod terakhir esok. Okey, saya bersedia episod terakhir esok. Sofi Azra, Opi, saya bersedia Ustaz esok pagi episod terakhir. Rina Lina, saya bersedia Ustaz, insya-Allah sedihnya. Okey tuan-tuan, tak apa, moga dengan cara kita istiqamah. Jangan risau, jangan risau. Insya-Allah pada pagi esok, tuan-tuan dan puan-puan semua, pada pagi esok ajak ramai orang. Ajak ramai orang masuk. Sebab apa? Saya nak umumkan satu benda yang lebih penting. Satu pengumuman. InsyaAllah bila esok pagi selepas live saya akan umumkan sesuatu benda. Jadi saya nak tuan-tuan istiqamah bersama dengan saya esok pagi dan ajak orang lain bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sahaja daripada saya. Okey, insya-Allah kita istiqamah sampai akhir. Saya Muhammad Noor, insya-Allah saya bersedia untuk pagi esok. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama Mazhar Muhammad, saya bersedia episod terakhir esok, alhamdulillah. Maka jom kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Jom kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Sama-sama baca, jangan aminkan saja. Sama-sama baca, jangan aminkan saja. Nur Ramazin, saya bersedia episod terakhir esok Ustaz, alhamdulillah. Maka tuan-tuan, jom sama-sama kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ikut sama-sama dengan saya. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah perlindungan dan perjagaanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami dan keluarga kami daripada segala wabak, bencana dan perkara-perkara yang boleh mudaratkan diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala kekotoran, daripada segala kehitaman, sucikanlah, ya Allah, daripada hasad, dengki. Ya Allah, ya Tuhanku, sucikanlah hati kami, letakkanlah cahaya nur Islam, cahaya nur iman pada hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkanlah kami di jalan belajar Al-Quran, istiqamahkanlah kami di jalan membaca Al-Quran, istiqamahkanlah kami di jalan yang diridai olehmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit yang kami ada. Sembuhkanlah penyakit yang ada pada kedua ibu bapa kami. Sembuhkan segala penyakit yang ada pada keluarga kami, ya Allah. Dan gantilah dengan kesihatan yang terbaik, supaya mereka dan kami semua dapat beribadah kepadamu dengan lebih sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan seluruh muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu sahaja daripada saya. Kita berjumpa esok pagi, episod yang terakhir. Jangan lupa ada sesuatu yang saya nak umumkan sangat penting pada penghujung live esok. Sama-sama bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pagi esok.